yang baru masuk, selamat petang saya ucapkan dan selamat datang ke seminar ilmu free dalam seminar ilmu free bahasa Melayu bersama saya Cikgu Daniel Salim Mokhtar untuk tingkatan 5. Awak lah tingkatan 5, saya tak nak panggil awak form 4 lah, saya nak panggil awak form 5 dah. Aiman. Okay, alright. Okay, jangan lupa muat turun dulu kita punya latihan. Okay, latihan dan juga nota. Dan hari ini kita akan tengok sintaksis. Akil dah makan dah. Alhamdulillah. Akil dah makan. Tapi saya belum makan lagi. Sebab apa? Sebab saya terlupa nak makan. Sebab tu busy pagi tadi pagi tadi macam tak buat kerja. Lepas tu tengok-tengok dah pukul 12. Lepas tu macam alamak dah pukul 12. Nak ada kelas pukul 2. Saya nak kena drive daripada Shah Alam sampai ke Wang Semaju lagi. Itu dah sejam. So dia macam tak apalah, later lah kita makan. Hello Rin. Alright, okay, ada yang tanya, so kita nak belajar apa hari ini? Hari ini kita akan cuba-cuba untuk menengok dan untuk kita nilai semula pemahaman kita tentang sintaksis. Sebab apa? Sebab bila kita dah nak naik form 5 ni, kita rasa macam kita tahu semua sintaksis ni. Tapi kadang-kadang kita salah juga. Okay. Jadi jangan risau, jangan khawatir, kita akan review balik ilmu yang ada di dalam dada, yang kita ingat dalam minda kita ni. Adakah dia masih relevan ataupun perlu diperbetulkan ataupun dan lain-lain. Okay. Alright. Okay. Jadi kita tunggu sikit lagi untuk kawan-kawan kita yang lain. Boleh? Boleh. Terima kasih. Okay. Ya, hari ni saya nak tanya ni, ramai yang first time dengan saya ke ataupun dah pernah masuk dah? Ya, Hanani, lama tak nampak. Ya, saya pun lama tak nampak awak. Waalaikumsalam. First time, bukan first time. First time juga. Okay, first time. Alright, okay. Terima kasih sebab masuk. Orang kata, nanti kita buat introduction sekali lagi bila kita dah bila kita dah nak mula. Ada yang pelasian lama pun cakap dia pelasian baru. Saya tahulah nama-nama awak sebenarnya. Okay, jangan nak cakap awak pelasian baru ke apa ke. I know you. Okay, saya kenal anak-anak saya. Walaupun anak saya beribu-ibu orang, insyaAllah saya kenal. InsyaAllah. Okay, alright. Waalaikumsalam. Amirul Handsome. Betul lah, saya memang sukalah nama-nama macam ni. Amirul Handsome, Hanim Gorgeous, Spider Girl, Ainin 9A plus SPM. Saya doakan nama tu akan menjadi kenyataan. Man Kulim. Waalaikumsalam. Man Kulim. Okay. Kita buat apa hari ni? Very good, Syahira. Semesti lupa saya kan? Macam mana saya ingat awak? Awak punya nama saya suka math. Cuba awak tukar nama awak. Mungkin saya kenal. Okay, jadi kita nak buat apa? Kita nak buat sintaksis. Tapi hari ni sintaksis kita sedikit berbeza. Kerana apa? Kerana sintaksis ini adalah mash up kepada semua benda yang kita pernah belajar. Okay? Alright. Macam tu saya nak letak ain tinggi. Boleh tak ada masalah ain? Hello Vishala. Hello Lollipop. Kenapa nama awak macam ni Ya, ada Maisara. Hello Huda. Hey Kaisara, sihat. Okay. Jadi macam mana anak-anak Terengganu, anak-anak Sabah saya, banjir sudah okey ke? Kelantan dah surut, Selangor okey dah, Perak pun dah okey dah. Anak-anak Terengganu saya okey tak? Anak-anak Sabah saya okey tak? Okey. Aina Natasha. Okay. Topik apa hari ni? Sintaksis sayang. Okay, kita nak buat sintaksis. So dari mana sir? Saya dari Ipoh. Membesar di Ipoh, lahir di Ipoh, sekolah di Ipoh sampai habis form 5. Lepas tu saya mengaji kat Kulim setahun matrik. Lepas tu saya mengaji dekat KL. Sampai sekarang saya duduk kat Kuala Lumpur. Bukanlah Kuala Lumpur pun, insyaAllah. Okay. Alright. Okay, kita boleh mula dah kot. Okay, sudahkah kita bersedia untuk kita bermula? Tak balik kampung. Saya baru sampai dari kampung semalam. Kan? 20 hari saya duduk Ipoh.
Okey, sudah bersedia. Okey, jadi mari kita mulakan ilmu free kita pada hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum, selamat petang dan selamat datang kepada anak-anak saya dalam ilmu free bersama saya, Cikgu Daniel, untuk bahasa Melayu tingkatan 4 nak naik 5. Okey. Jadi kita nak panggil awak form 4 dah, kita nak panggil form 5 ya. Okey. Jadi, kalau awak dah muat turun awak punya kertas, okay, dalam ni ada latihan sedikit tapi nota dia lebih banyak. Okay. Jadi, apa yang kita akan tengok hari ni? Hari ini kita akan tengok salah satu komponen yang penting dalam kertas SPM awak. Okay, jom cuba kita ingat balik. Kertas SPM kita ada berapa jenis kertas? Kita ada 4 jenis kertas, betul? Yes, very good. Kita ada 4 jenis kertas, tapi yang bertulis hanya berapa? Hanya 2, salah, bukan 2, 3. Okay, kita ada 3 yang bertulis, 1 bertutur. Jadi, antara 3 kertas bertulis, okay, kita ada kertas 1, kertas 2 dan juga ujian mendengar. Ujian mendengar pun bertulis ya. Okay, so kita nak fokuskan dalam kita punya kertas 2 hari ni, sistem bahasa kita. Baik, sistem bahasa kita dibahagikan kepada 3 bahagian, bahagian A, B dan juga C. Dan hari ni kita nak tengok bahagian A, kertas 2, soalan nombor 2. Sintaksis. Okay, right. Jadi, kita dah tahu sintaksis tu. Okay, kita pernah dengar kan? Kita pernah dengar sintaksis tu apa. Ataupun ada pelajar saya yang macam, sintaksis tu apa? Ada tak siapa-siapa yang tak tahu sintaksis tu apa? Siapa yang dah biasa dengan MC Plus, dia tahu sintaksis tu apa. Tapi siapa-siapa yang mungkin tak berapa jelas apa tu sintaksis. Ada ke ramai yang tak jelas sintaksis? Kalau tak jelas, saya nak terangkan. Okey, kita terangkanlah kan. Alang-alang menyeluk pekasam. Bukan. Itu negatif. Alang-alang mandi, biarlah kita basah lenjun. Betul. Okey, jom kita tengok apa itu sintaksis. Okey. Jadi, soalan kertas 2 awak bahagian A, nombor 1 adalah morfologi. Kita tengok morfologi sikit ya. Okey, so soalan nombor 1 awak ialah soalan morfologi. Jadi morfologi ni apa? Morfologi ni adalah tata bahasa. Okey, tata bahasa mengenai apa? Mengenai perkataan. Yes, very good Aini. Yes, tata bahasa mengenai kata, perkataan, istilah, semua tu. Kan, binaan kata, golongan kata, okey, dan lain-lain. Okey, apa beza sintaksis dengan bahasa Melayu klasik? Sama juga. Berbeza, Mas Azira. Okey, nanti kita tengok apa perbezaan dia. Okey, so itu yang pertama, soalan nombor 1 dalam bahagian A kertas 2. Jadi soalan nombor 2 yang hari ni kita nak tengok hari ni ialah soalan sintaksis. Okey, soalan sintaksis. Apa itu sintaksis? Kalau morfologi ialah tata bahasa mengenai perkataan, kalau sintaksis tata bahasa mengenai apa? Yes, very good. Ramai yang betul. Bagus. Jadi kita akan melihat juga tata bahasa, tapi tata bahasa mengenai ayat. Okey, yes, tata bahasa yang mengenai ayat ataupun berkenaan dengan ayat-ayat yang wujud dalam bahasa Melayu. Okey, so hari ni kita akan pecahkan, sebelum kita masuk kita punya topik hari ni, kita akan pecahkan dulu. Sebab apa? Sebab I need you to visualize, I need you to compartmentalize everything that is being listed here. Okay, sebab apa? Sebab nanti kalau macam contoh macam awak macam tak ada asas ataupun awak tak nampak kita punya trajectory hala tuju kita, nanti awak macam you will go all over the place. We don't want that. Okay. Alright. Jadi yang pertama, okay, sintaksis ada rukun dia. Okay. Rukun sintaksis ada berapa perkara? Rukun Islam 5 perkara, rukun negara 5 perkara, rukun iman 6 perkara, rukun ihsan 1 perkara. Kalau rukun sintaksis ada berapa perkara? Ada yang kata 6, ada yang kata 5, ada yang kata 12, banyaknya 12. Siapa jawab 12? Ada 100, la ilaha illallah. Tak tahu. Okay. Cuma ada 7 sahaja. Yes, very good. Yes, 7 saja. Very good Fahim, very good Syahira, very good Fish Fitri. Ada 7 rukun sintaksis ataupun 7 perkara dalam sintaksis yang kita perlu tahu. Okay, perkara yang pertama kita akan tengok. Okay, perkara pertama yang awak perlu tahu dalam sintaksis ialah mengenai subjek dan juga predikat.
predikat. Jadi awak kena tahu perbezaan apa yang mana satu subjek, yang mana satu predikat. Jadi yang ini kita akan tengok juga hari ni. Okey, nombor 2, kita ada apa? Selepas subjek dan predikat, blur. Anis blur teruk ke? Orang lain blur juga ke? Ataupun lagging ke? Tidak, ya. Yeah. Okey. Kalau blur tu, kejap saya cuba dekatkan sikit. Lagi kita dekat. Okey. Alright. Sikit je, tak boleh banyak. Nanti kalau dekat sangat awak jatuh cinta. I don't want that. Okay. Okay, kita. Okay, kita. Sorry. Kita sambung, ya. Right, yang pertama ialah subjek dan predikat. Yang kedua kita ada apa? Selepas subjek dan predikat, kita ada apa? Predikat. Betul lah, predikat. Kenapa? Predikat. Betul lah. Saya salah je ke predikat? Tak lah kan? Okay, nombor 2. Kita ada apa? Okey, frasa nama. Frasa nama bukan damiah. Frasa nama dalam morfologi. Hari ini kita tengok sintaksis. Okay. Yang kedua, selepas subjek predikat, kita ada pola ayat. Pola ayat dasar. Yes. Okay, yang ketiga. Selepas pola ayat dasar. Pola ayat dasar ni awak kena faham, ya. Pola ayat dasar kita ada 4 perkara. Apa dia? 4 dia. Yang pertama kita ada cepat. Pola ayat dasar. Ni kita nak refresh je ni. Okay, very good. Kita ada FN. Lepas tu kita ada FK. Lepas tu kita ada S pula dah. Kita ada FA. Lepas tu kita ada FSN ataupun FS. Okay, very good. Okay, so seterusnya selepas pola ayat dasar kita ada apa? Kita ada jenis-jenis ayat. Okey, jenis ayat berapa? Kita boleh tak kita pecahkan jenis ayat ni? FR bukanlah. FSN tu apa? FSN tu frasa sendi nama. Ataupun awak kadang-kadang awak kenal dengan FS. Okey. Alright, okey. Ni jenis-jenis ayat bukan ayat pasif, ayat aktif, songsang tu bukan jenis-jenis ayat. Bukan. Okey, so kita pecahkan ya. Okey, sebab apa? Nampaklah awak macam lemak confused lah. Okey. So, untuk jenis-jenis ayat, kita ada 4 jenis ayat. Yang pertama, jenis ayat apa? Kita ada ayat penyata. Yang kedua kita ada apa? Yang kedua kita ada ayat tanya. Yang ketiga kita ada ayat seru. Yang keempat kita ada ayat perintah. Very good. Bijak anak-anak saya hari ni. Okay. Jadi daripada 4 ni kita boleh pecahkan lagi 4. Boleh ke tidak? Soalan jenis ayat ni macam markah bonus kan, sir? Tak. Mana pula markah bonus? No. Okay. So dalam jenis ayat ni kita dah pecah kepada 4. Ayat perintah ni kita boleh pecahkan lagi 4. Boleh tak kita nak pecahkan lagi 4? Boleh. Okey, mari kita pecahkan dia lagi 4. Okey, apa dia dalam ayat perintah yang awak tahu? Sebab ini sangat-sangat penting untuk awak tahu. Sebab apa? Sebab soalan sintaksis awak mungkin nanti dia tanya. Okey, senaraikan ayat perintah yang terdapat dalam petikan ataupun bina ayat perintah berdasarkan petikan yang telah diberikan. Okey. So ayat perintah ada 4 jenis. Yang pertama kita akan tunjuk okey, suruhan, ayat suruhan. Okey. Yang kedua, very good, kita ada ayat larangan. Yang ketiga kita ada ayat apa? Ayat permintaan. Very good. Permintaan. Dan yang terakhir kita ada ayat apa? Ayat-ayat cinta. Salah. Ayat apa? Ayat silaan. Betul. Tolong eja betul-betul ya. Sebab ada orang kata sialan juga. Bukan sialan. Silaan. A dengan L awak jangan tertukar tau. Okay. Okay. Silaan. Very good. Okay. Ayat silaan. Ayat silaan tu macam mana, sir? Ayat silaan tu adalah ayat-ayat yang apabila kita mengajak seseorang ataupun apabila kita menjemput seseorang. Macam contoh, silalah makan. Kan? Marilah belajar. Jom kita tidur. Apa lagi yang kita boleh buat? Naiklah ke rumah. Macam tu. Okay. Jemput minum. Silalah mencintai saya. Itu tak boleh. Okay, awak tak boleh nak menjemput orang, awak tak boleh nak menyilakan orang untuk mencintai kita. Okay. Alright, okay. So itu adalah pecahan kepada
jenis-jenis ayat. Awak ingat ya? Jenis ayat kita pecahkan 4, lepas tu ayat perintah kita pecahkan lagi 4. Okay? Alright. Okay. So seterusnya yang keempat dalam sintaksis. Apa dia perkara yang keempat dalam sintaksis? Selepas jenis ayat, barulah kita tengok. Boleh Izzati slay sekejap. Nanti saya habis, saya bagi awak tangkap layar ya. Okay. So ayat yang keempat ataupun jenis sintaksis yang keempat, barulah kita tengok struktur. Okay. Yang ini, awak kena faham ya. Yang ini adalah jenis-jenis ayat tau. Yang ini jenis-jenis ayat. Yang empat yang bawah ni kita nak tengok struktur ayat. Okay. So yang pertama, kita tengok apa? Kita tengok ayat. Kita ada ayat apa? Ayat yang pertama yang paling mudah. Ayat tunggal dengan ayat majmuk. Very good. Kemudian, kita ada ayat apa? Ayat biasa. Ayat biasa apa lawan kepada biasa? Song, sang. Bagus. Lepas tu kita ada ayat aktif. Apa lawan kepada aktif? Pasif. Very good, Lashmi. Okay. Kemudian yang terakhir, EF, G. Yang terakhir kita ada apa? Dah tak ingat. Apa yang terakhir? Tak tahu. Apa cikgu? Kita tanya dia tanya kita balik. Cakap ajuk. Very good. Ya, betul. Bukan ayat-ayat cinta lagi. Ayat tugas. Tak ada ayat tugas lah. Wah. Okay, ya. Nanti cikgu bagi nota ni. Okay, Zulfata. Alright, okay. Yang terakhir kita ada cakap ajuk. Okay, cakap ajuk, cakap pindah. Cakap ajuk, cakap pindah ni mudah tau. Sebab apa? So, cakap ajuk atau nama lain dia ialah dialog ataupun perbualan. Okay, awak ingat ni je. Okay? Cakap ajuk ialah dialog ataupun perbualan. Manakala cakap pindah adalah apabila kita menjadikan dialog tu jadi apa? Ayat penyata. Hai, simple. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, right. Jadi, itu ialah 7 sintaksis yang kita ada. Okay, nak tangkap layar? Boleh kita tangkap layar. Sekejap ya, saya bagi awak. Okay, so boleh tangkap layar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai? Nak tangkap layar lagi? Post. Nantilah saya post. Okay, tangkap layar tu apa? Tangkap layar tu bahasa Melayu untuk cincot. Okay, alright, untuk cincot. Okay. Alright, okay, sudah. Dah ke kita nak laju ni? Okay, alright, okay, sudah. Saya note saya letak dalam answer ke? Ya, nanti saya letak. Okay, jangan risau, jangan khawatir. Bagi anak-anak saya yang menggelakkan saya, beta dah berubah. Okay, beta dah berubah. Beta janji, beta akan letak, okay? Alright, okay. So boleh kita teruskan untuk apa yang kita nak tengok pada hari ni. Okay, jadi selepas kita tengok ketujuh sintaksis ni dan awak dah ada a vast idea ataupun you have these ada satu perspektif yang mana untuk sintaksis ni ada 7 perkara. Jadi dalam 7 perkara ini boleh pergilah, boleh no problem. Okay, so dalam 7 perkara ini ada satu soalan. Saya pernah nampak soalan ni dan saya pernah berbincang soalan ni dalam kelas. Okay, dia akan tanya awak mengenai ayat terbitan dan hari ini dalam sintaksis kita nak tengok, okay, kita nak tengok ayat terbitan. Okay. Alright. Jadi sebelum kita tengok ataupun sebelum kita pergi lebih lanjut kepada ayat terbitan, saya nak tanya anak-anak saya, sebab awak dah nak naik form 5, saya nak tanya awak. Kita pernah dengar tak perkataan ataupun morfologi? Dalam morfologi kita ada terbitan juga, iaitu kata terbitan. Pernah dengar ke kata terbitan dalam morfologi? Pernah. Very good. Okay, cuba terangkan secara ringkas apa tu kata terbitan. Simple aja. Okay, very good, Bishalan. Betul, Zakia. Ya, betul. Nur Ain bukan, itu kata dasar. Very good, Izan. Saya nak sebut awak is Nabil kot. Very good, Kaisara. Betul, Fish Fitri. Okay, jadi
kata terbitan, kata dasar tu lain. Kita nak cakap pasal kata terbitan sekarang ni. Okay, so kata terbitan tu adalah mana-mana perkataan yang menerima imbuhan. Habis cerita. Okay, ada yang kata, saya sebenarnya tak faham apa tu kata terbitan. Awak ingat saja, okay, ada form 5 ke sini? Tak ada, awak lah form 5. Okay. Okay, so awak lah form 5. Okay, jadi kata terbitan, awak kena ingat satu je. Kata terbitan adalah perkataan yang apa? Oh, awak form 5. Oh, hello anak-anak form 5. Okay, so kata-kata terbitan adalah perkataan yang menerima imbuhan. Jadi, mana-mana perkataan sekalipun yang ada imbuhan, dia akan jadi kata terbitan. Okay, so Adila tanya, saya, oh ramainya form 5. Oh ya ke? Saya ingat tak ada form 5. Tak apalah kan. Welcome everyone. Kan form 3 pun okey je. Okay. Alright, okay, ada yang tanya, sir, tak semestinya kata kerja kan? Okay, so kata terbitan ada 3 jenis. Okay, kata terbitan ada 3 jenis. Yang pertama, kata nama terbitan. Jadi, kalau dia menerima imbuhan kata nama, dia akan jadi kata nama terbitan. Kemudian yang kedua, kita ada kata kerja terbitan. Jadi, kalau kata nama terbitan tadi, dia menerima imbuhan kata nama. Kalau kata kerja terbitan, dia menerima imbuhan apa? Imbuhan apa dia ambil? Imbuhan, very good. Ya, imbuhan kata kerja. Contohnya apa? Diper. Semua itulah. Okay. Alright. So, itu yang kedua, kata kerja terbitan. Dan yang ketiga, kita ada kata adjektif ataupun kata sifat terbitan. Kata sifat terbitan yang menerima imbuhan kata sifat lah. Kan? Apa lagi? Macam tu. Okay. Dan banyak lagi. Okay, tapi kan hari ni, okay, ini just nak recap je apa yang awak ingat tentang kata terbitan. Jadi, kalau itu kata terbitan, ayat terbitan pula macam mana? Okay. Siapa yang ada idea ataupun dia macam ada macam rough idea apa itu ayat terbitan? Siapa ada rough idea? Berjalan itu kata terbitan saya, bukan ayat terbitan. Macam mana ayat terbitan itu? Ayat yang mengandungi imbuhan, semua ayat ada imbuhan. Okay. Kata yang diterbitkan dari kata dasar itu kata terbitan. Ni ayat terbitan. Ayat yang ada perkataan terbitan. Oh tidak. Okay, jom ini kita tengok. Okay. So, apabila kita ataupun apabila soalan menyatakan ataupun dia minta awak senaraikan ayat terbitan yang ada dalam yang ada dalam petikan, kita ada beberapa di sini. Okay. So, yang penting awak kena faham tau proses dia dulu. Okay. Jadi, untuk proses menjadikan ayat, okay, kita ada berapa jenis ayat tadi? Kita ada 7 kan? Kita ada 7 jenis ayat, kemudian kita ada 4 struktur ayat, betul? Macam lost. Tak tahu lah, sir. Kita tak tahu. Baru saya cakap tadi. Okay, ada yang tanya, sir, kenapa kita ada 7 jenis ayat pula? Okay, kan kita mula-mula ada 4. Perintah, tanya, seru dengan penyata. Jadi penyata tu kita pecah lagi 4 kan? Jadi yang main ada 3. Lepas tu yang ini kita pecah jadi 4, jadi 7 lah. Kan? Awak ni matematik macam mana ni? Okay. Okay. Alright. Okay, so untuk ayat terbitan pula. Okay, apa itu ayat terbitan? Ayat terbitan adalah apabila ayat tersebut telah mengalami beberapa jenis proses. Jadi dalam ayat terbitan kita ada 3 proses kita. Okay, proses yang pertama adalah apabila komponen-komponen dalam ayat itu digugurkan. Macam mana kita nak buat pengguguran dalam ayat? Okay, so yang pertama kita tengok ya. So yang pertama, proses yang pertama ialah pengguguran frasa nama sebagai subjek. Bila masa yang kita boleh gugurkan frasa nama sebagai subjek? Cepat. Bila masa yang kita boleh buat macam tu? Siapa ingat? Ayat songsang, bukan? Ayat songsang tak ada langsung pengguguran. Mana boleh awak nak gugurkan suka-suka hati dalam ayat songsang? Ayat pasif, tak? Ayat pasif kita cuma ubah saja kedudukan. Very good, Anif. Yes, dalam ayat majmuk. Betul, Syafia. Okay. So, pengguguran frasa nama sebagai subjek. Yang pertama, pengguguran tu macam mana, sir? Pengguguran tu adalah apabila kita hilangkan
kita hilangkan frasa kita ataupun kita hilangkan perkataan tersebut. Nanti kita akan tengok macam mana. Okay. Right. Yang pertama, yang ini dalam frasa nama, pengguguran frasa nama. Yang ini kita akan jumpa dalam ayat majmu'. Okay. So, bila masa kita, nombor 2, okay, pengguguran frasa predikat. Bila masa kita nak gugurkan frasa predikat? Dalam ayat apa? Ayat apa yang kita boleh gugurkan frasa predikat pula? Tadi frasa subjek. Yang ini dalam frasa predikat. Dalam ayat tunggal. Ayat tunggal mana boleh gugurkan? Ayat tunggal memang begitu. Kita cuma tambah sahaja untuk jadi ayat majmu'. Jadi dalam apabila kita nak gugurkan frasa predikat, yang ini juga akan muncul dalam mana? Dalam ayat majmu' juga. Mana ada ayat subjek sayang? Okey. Okey, ayat majmu'. Okey, yang ketiga, apabila kita ada frasa nama yang mendahului frasa relatif, bagaimana kita nak gugurkan yang ini? Saya tak faham macam mana nak kaitkan ayat yang boleh gugurkan ke ataupun tidak. Tak apa. Sabar. Nanti kita akan tengok dia punya contoh-contoh. Okay, ini cuma makluman saja. Nanti kita akan simplify kan. Okay. Ini awak dengar je dulu. Sampai saya habis explain, nanti kita akan simplify kan. Okay. Ada yang macam, saya macam takut lah, saya macam tak faham. Tenang. Memang explanation ni memang panjang lebar sikit, tapi chill. Okay, chill. Alright. Okay, so bagaimana kita nak gugurkan frasa nama ataupun di mana kita boleh gugurkan frasa nama yang mendahului frasa relatif. Okay, ada yang tanya, frasa relatif tu macam mana? Frasa relatif itu, kalau awak masuk kelas kita yang pertama hari tu, kita belajar mengenai kata tugas. Sorry, ada lagging sikit tadi. Okay. So, kita belajar mengenai frasa tugas dan dalam frasa tugas, kita belajar kata hubung relatif. Apa maksud kata hubung relatif? Apa tu relatif? Apa itu relatif? Siapa ingat? Siapa yang masuk kelas kita yang pertama itu? Ilmu Free Form 4 yang pertama. Yes, very good. Kata ayat ataupun ayat yang ada hubungan, ayat yang berkait. Very good. Jadi, apabila kita bercakap mengenai frasa relatif, itu bermaksud kita masih lagi bercakap mengenai ayat majmu'. Dan frasa relatif, dia gunakan kata hubung apa? Ada satu je kata hubung relatif. Siapa ingat? Very good, Hafiz Hamid. Betul, Aini. Yes. Fatimah pun betul. Bukan Lakshmi, not that one. Okay, very good, Aina Jiham. Ya. Okay, Y-A-N-G. Bukan ayang, tetapi yang sahaja. Kan? Jangan nak ayang-ayang sangat dalam chat. Okay. Tak ada siapa yang nampak awak. Saya seorang je. Kalau awak nak berayang-ayang dengan saya, minta maaf. Saya tak layan. Gitu. Okey, seterusnya kita gugurkan lagi. Okey, kita gugurkan lagi satu lagi, iaitu kata nama yang berfungsi sebagai inti frasa nama. Okey, awak ni bila awak nampak macam ya Allah, ayat-ayat dia macam langsung saya tak faham lah, tak apa. Yang ini tak penting. Yang penting yang saya tulis ni, yang biru-biru ni yang penting. Okey. Okay, so bila kita nak gugurkan kata nama yang berfungsi sebagai inti frasa nama, yang ini kita akan belajar dalam apa? Dalam pola ayat dasar. Okey, frasa inti nama tu apa sah? Okey, jadi bila awak belajar hukum DM, okey, awak ingat tak hukum DM? Ingat Ingat tak? Tak ingat. Ingat. Okey, jadi kalau hukum DM, yes, very good. Diterang dan juga menerang. Jadi kalau diterang dan menerang, frasa tersebut mesti ada dua kan? Dua perkataan dalam satu frasa, betul? Kan? Ada yang tak ingat. Okey, tak apa. Okey. So bila kita belajar tentang hukum DM tu menerangkan hubung kait antara perkataan yang pertama dengan perkataan yang kedua dalam satu frasa nama. Okey, dalam satu frasa nama. Jadi, macam mana kita, ada yang tanya, okey, apa itu inti frasa nama? Inti frasa nama tu bermaksud dua perkataan dalam hukum DM tu, yang pertama itu adalah intinya, yang kedua tu adalah keterangan dia. Okey, diterang tu adalah inti, yang menerang tu adalah keterangan. Okey, macam contoh ayam kan, ayam jantan. Ayam adalah inti. Inti tu maksud apa? Inti tu maksud core of the word. Ataupun dasarnya apa, ataupun perkataan apa yang kita nak nak bagi tahu sebenarnya.
Okey, kemudian kita ada keterangan dia. Okey, macam awak punya karangan lah. Awak ada isi, awak ada huraian. Dalam kata nama pun ada, atau dalam frasa nama pun macam tu. Awak ada inti iaitu isi dia, kemudian awak ada keterangan dia, huraian dia. Okey. Right. Tak apa. Kita tengok dulu. Okey, so kita tengok pola ayat dasar dan kita akan yang ni kita akan tengok subjek. Okey, dalam pola ayat dasar ni kita akan tengok dia punya subjek ni. Nanti saya akan ajar awak kenapa kita kata ayat terbitan tu boleh jadi ataupun boleh wujud dalam pola ayat dasar. Okey, so itu adalah proses pengguguran yang pertama. Okey, proses yang kedua adalah apabila kita susun semula. Okey, dalam awak punya sintaksis ada dua sahaja jenis susunan semula. Kita ada apa? Ya, betul Anil, kita cucun-cucun. Okey, kan kita dah pergi school, jadi kita belajar cucun-cucun kan? Okey. Jadi kita nak cucun-cucun apa? Kita nak cucun-cucun ayat. Very good. Jadi kita cucun ayat macam mana? Kita cucun ayat ada dua jenis cucunan. Cucun. Comel lah cucun. Ada kata saya cucun tu apa? Cucun tu susun. Dia macam apa, pelat. Kalau awak tengok TikTok, adalah macam Uma bawa pergi pergi sekolah bawa bekal. Jadi dia akan terangkan lah. Dia akan terangkan mak dia buat video TikTok kan. Dia susun. Okey, kita cucun ya. Bekal Uma pergi school. Kita cucun itu, cucun ini. Macam tu lah. Saya tak payah terangkan TikTok kat awak. Betul tak? Okay. Alright. Okay. Cucur. Ya betul. Cucur. Okay. Alright. So, proses yang kedua apa? Proses yang kedua adalah proses susunan semula. Jadi, dalam susunan semula, kita ada dua sahaja jenis susunan semula dalam ayat, iaitu dalam struktur ayat. Yang pertama, kita ada ayat aktif, ayat pasif. Yang kedua, kita ada apa satu lagi? Kalau ayat aktif, ayat pasif kita boleh susun semula. Satu lagi ayat yang kita kena susun semula, apa dia? Very good. Yes, ayat biasa dan juga ayat songsang. Okey. Jadi apabila kita susun semula frasa nama sebagai subjek, yang ini jadi dalam apa? Yang ini jadi dalam ayat pasif. Apabila kita susun semula dari objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Itu adalah kita susun semula. Okey, yang kedua. Apabila kita susun semula frasa nama sebagai objek. Macam mana kita nak susun susun frasa nama sebagai objek? Yang ini yang ini special sikit. Yang ini kita akan belajar dalam imbuhan. Okey, imbuhan akhiran. Bukan kata adverba. So, Vishalan susah sangat tu kata adverba. No, bukan kata adverba. Yang ini kita akan tengok dalam imbuhan akhiran. Jadi kita ada dua imbuhan kata kerja akhiran, iaitu kan dan juga kan, dan satu lagi apa? Satu lagi ialah i. Okey, dan yang ketiga adalah apabila macam mana kita nak susun semula untuk dapatkan ayat terbitan, kita boleh gunakan dalam ayat songsang. So, bukan ayat aktif ke? Bukan Lakshmi. Sebab apa? Sebab ayat aktif adalah apabila kita susun semula frasa nama sebagai subjek sahaja. Kan, objek jadi subjek, subjek jadi objek, itu saja. Tapi yang ini, macam mana kita nak susun semula frasa nama. Okey, frasa nama yang objek itu, okey, dalam objek. Okey, dia ada dua jenis objek sebenarnya. Okey, satu adalah objek. Kalau saya terangkan ni, nanti awak lagi confused. Kalau saya terangkan lagi, kalau saya mendalam sangat. Okey, saya bagi tahu je. Okey, untuk objek, okey, awak belajar susunan ayat aktif macam mana? Awak belajar subjek, kata kerja, objek, penerangan, betul? SKOP, betul ke? O tu adalah objek. Jadi, O awak ada dua jenis tau. Okey, O awak ada dua jenis. Yang pertama adalah objek tepat, yang kedua adalah objek sipi. Faham tak? Tak faham kan? Jadi kalau saya terangkan, awak tak faham, nanti awak confused. Apa? Nanti kita akan tengok, okey. Tak cukup Melayu tak apa kan. Kita bukanlah 100% pun kan. It's okay, no problem. Okey. Tak pernah dengar. Itu yang saya cakap kan. Itu saya cakap. Tak payah saya explain macam tu. Tapi awak nak tahu juga, rasakanlah. Okay, alright. Okay. Tapi kita akan tengok juga tau. Kita akan tengok juga macam it's actually very simple. Cuma penerangan dia awak tak faham. Tapi bila kita buat nanti,
automatically awak, macam ni ke? Macam tu. Okay, so yang ketiga, proses ayat terbitan ialah apabila kita melakukan peluasan ayat. Okey, apabila kita kita buat peluasan ayat. Izzah kata muka macam Sir Iqbal. Yalah, best friend. Saya kawan dengan dia daripada form 1 kot. Daripada 2000, kami form 1 apa? 2004. Daripada form 1 sampai matrik sampai sekarang. My best friend. Duduk pun satu taman juga, satu sekolah. Satu kelas daripada ni. Saya universiti mana? Saya Universiti Tun Abdul Razak. Swasta. Okay. Right. Jadi kita tengok peluasan ayat. Okay. Jadi yang pertama, apabila kita meluaskan frasa nama sebagai subjek, yang ini adalah apabila kita gunakan dalam apa? Ya, betul Ain Fitria, saya dah tua. Saya tak muda sangat. Muka je nampak, wah, macam lepasan SPM. Terima kasih. Walaupun tak ada siapa yang cakap. Okay. Tapi, saya dah tua. Okay, so yang ini kita buat dalam mana? Dalam ayat majmuk juga. Very good. Okay, tetapi dalam ayat majmuk yang mana? Dalam ayat majmuk yang menggunakan, yang menggunakan kata hubung yang. Okay, cikgu tunjuk skrin susunan semula yang ini, dua ni. Okay, ni penyusunan semula ada ayat pasif dan juga imbuhan akhiran saja. That's all. Okay, alright. Kemudian dalam ayat dalam peluasan, kita juga peluasan frasa predikat. Dalam frasa predikat juga kita akan gunakan ayat majmuk. Okey, dalam ayat majmuk juga terjadinya peluasan untuk frasa predikat yang menggunakan yang juga. Okey, jadi bila kita meluaskan ayat menggunakan kata hubung. Bila kita guna kata hubung, ayat tunggal akan jadi ayat apa? Ayat majmuk. Very good. Okay. Dan yang terakhir kita ada peluasan melalui proses komplementasi. Okay, komplementasi itu apa? Komplementasi itu adalah apabila kita melengkapkan ayat tersebut. Jadi kalau kita lengkapkan ayat songsang macam mana? Ya, ayat songsang. Ayat songsang simple saja. Nanti kita akan bagi tahu dia punya detail sikit-sikit dia. Ada kat bawah dia. Okay. So, untuk proses komplementasi, ada yang cakap, Sir, komplement tu pujian. Itu komplimen. Ini komplement. Itulah orang kata, inilah pentingnya English education. Ya, kalau kita tak ada English education, susah lah. Okay, alright. Sebenarnya ayat songsang senang je cikgu, betul lah. Betul lah. Memang senang sangat. Okey, kita tengok untuk proses komplementasi. Okey, jadi apabila proses komplementasi juga ayat majmuk. Okey, tetapi apabila kita nak menggunakan ayat majmuk dalam bentuk komplementasi ataupun dalam bentuk pelengkap, kita gunakan salah satu daripada dia punya kata hubung iaitu bahawa. Very good. Okey, jadi ini adalah proses dalam membentukkan ayat terbitan. Okey, ada yang kata, Sir, yang ini tingkatan berapa punya? Yang ini sebenarnya bukan untuk awak, kan? Yang bawah nanti untuk awak. Yang ini cuma dia punya explanation saja. Okey, very good. Nama dia Futahehe. Okey, Futahehe kata, complicatednya, Sir. Memang complicated. Apa kata kita simplify? Jom kita simplify. Nak screenshot boleh? Okey, saya bagi awak bagi awak masa untuk tangkap layar siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, walu, songo, sepuluh. Tangkap layar vroom vroom. Okey, nak tengok contoh soalan. Mari kita tengok contoh soalan. Okey, tapi sebelum kita tengok contoh soalan, kita nak simplifykan dulu, boleh? Bahasa apa? Bahasa Jawa. Okey, jadi pasal ni kita nak simplifykan everything yang ada di sini. Okey, simple saja. Macam mana kita simplifykan? Okey, kita rumuskan, boleh? Daripada yang panjang-panjang tadi kan. Okey, kita rumuskan. Bahasa Kelantan, bahasa Melayu ke cikgu? Ya, bahasa Kelantan tetap bahasa Melayu. Okey, asas dia bahasa Melayu lah. Cuma logat dia, dialek saja yang berbeza. Okay, so kita rumuskan daripada panjang-panjang tadi. Okay, so yang awak perlu faham ya, ayat terbitan ada 5 jenis sahaja. Okey, apabila ayat terbitan tu ada salah satu daripada ciri-ciri ini, dia adalah ayat terbitan. Okey, apa ciri pertama ayat terbitan? Ciri pertama ayat terbitan ialah apabila dia
ayat majmu'. Okey. Okey, ayat terbitan ialah apabila dia ayat majmu'. Itu ciri ayat terbitan yang pertama, ayat majmu'. Ciri yang kedua ialah ayat songsang. Ayat songsang juga ialah ayat ayat terbitan. Okey, ayat yang ketiga, apa ayat terbitan yang ketiga? Ayat pasif. Very good. Ayat pasif. Juga ayat terbitan. Ayat keempat ialah apa? Ialah pola ayat dasar. Very good. Okay, pola ayat dasar. Ya, kenapa ada Miss Iskandar? Okay, dan yang kelima, yang terakhir adalah apabila kita gunakan imbuhan. So, ayat majmu' tu ayat terbitan juga ke? Ya, betul. Okay, jadi kita ada imbuhan akhiran. Okay. Okay. So, daripada banyak-banyak, daripada yang saya dah terangkan bla 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 setengah jam saya terangkan ini, kita boleh simplifykan dia kepada 5 jenis sahaja. Okay, so macam mana kita nak identify, okay, di sini kerja awak nanti masa SPM. Macam mana kita nak identify ayat terbitan. Ciri ayat terbitan yang pertama ialah ayat majmu'. Ciri ayat yang kedua, ayat terbitan yang kedua ialah ada ayat songsang. Ciri yang ketiga ialah dia ayat pasif. Ciri yang keempat adalah apabila ada pola ayat dasar. Ini kita akan tengok nanti kenapa pola ayat dasar dalam ayat terbitan. Dan yang kelima, apabila kita ada imbuhan akhiran dan kita tukarkan objek dia. Okay, alright, jom kita tengok yang pertama. Okay, so yang pertama, kurang faham. Dia kena lengkap semua ciri ke tak? Salah satu sahaja. Okay, dalam ayat terbitan memang kena ada 5 ke? Tidak. Oh, ini kurang-kurang ni lah kot. Okay, so ini adalah ciri-ciri ayat terbitan. Jadi katakanlah kalau satu dalam ayat tu ada salah satu. Okay, salah satu daripada 5 ciri ini, ayat tu adalah ayat terbitan. Okay. Nak tengok contoh? Okay, kita akan tengok contoh di bawah. Boleh? Alright. Ya, betul. Ramai yang memerlukan contoh untuk kita faham. Alright. Imbuhan awalan tidak ke? Tidak aneh. Okay, yang pertama. Pola ayat dasar. Jadi, semua orang tahu dalam pola ayat dasar kita ada apa? Kita ada 2 jenis. Yang pertama, kita ada subjek. Yang kedua, kita ada... Dah diam. Yes, very good. Kita ada predikat. Bukan objek. Okey, yang pertama kita ada subjek. Okey, yang kedua kita ada predikat. Okey, jadi apabila kita tahu subjek itu mesti FN, okey, subjek itu mesti frasa nama, saya nak tanya awak, kenapa ayat-ayat macam ni kita katakan bersenam itu FN? Kenapa merokok itu FN dan kenapa bersedekah ni FN? So kalau macam contoh dalam pola ayat dasar kan, dalam pola ayat dasar kan kita akan pisahkan, okey, mana satu subjek, mana satu predikat, betul? Okey, so kita pisahkan dulu subjek predikat dia. Okey, so bersenam boleh menyihatkan badan. Yang mana satu dia punya subjek? Yang bersubjek dia adalah bersenam. Okey, yang kedua, merokok membahayakan kesihatan. Apa dia punya subjek? Merokok. Very good. Bersedekah amat digalakkan. Yang mana satu dia punya subjek? Bersedekah. Okey, tetapi apabila kita bercakap mengenai bersenam, merokok, bersedekah dan kita kata subjek tu mesti FN, kenapa yang ini FN sedangkan yang ini kata kerja? Bersenam, kata kerja. Merokok, kata kerja. Bersedekah, kata kerja. Kenapa? Perbuatan. Ya, perbuatan tu kata kerja. Sebab tiada pelaku. Oh, semua kata. Sebab geran, cikgu. We are talking about bahasa Melayu benda tak bahasa tau ya. It's not grammar ya. Okay. Okay. Jadi yang ini okay. Jadi sebab ada imbuhan, no. Placement dia dekat subjek. Yelah, memang placement dia dekat subjek, tapi kenapa kita kata subjek ini FN? Sebab sedangkan subjek ini semua kata kerja. Kenapa? Sebab berlakunya proses pengguguran. Okey, kejap. Dia ada berlakunya proses pengguguran. Kenapa kita cakap dia berlakunya proses pengguguran? Okey, sebab dalam ayat ini sebenarnya, okey, baru nak cakap, lambat sangat cakap, biar saya cakap dulu. Okey, so sebenarnya dalam ayat ini,
Okey, kita gugurkan kata nama di hadapan. Okey, contoh bersenam. Sebenarnya di hadapan bersenam kita ada perkataan lain. Kita ada apa? Kita ada aktiviti bersenam. Okey, tetapi kita sudah menggugurkan aktiviti ini. Okey, sebab tu kita kata bersenam ini FM. Sebab apa? Sebab kita dah gugurkan aktiviti tadi. Boleh ke kita nak gugurkan? Ya, boleh. Tak ada masalah. Sebab tu namanya sebab tu nama dia ayat terbitan. Apabila kita gugurkan perkataan daripada ayat, dia dah jadi ayat terbitan. Okey. Alright, kita tengok yang kedua. Okey, merokok membahayakan kesihatan. Apa yang patut dia berada di hadapan merokok? Hisap itu kata kerja. Aktiviti, tabiat. Very good. Cikgu, ciri itu apa? Ciri itu adalah satu sifat. Okey. So, ada yang kata, okey, kita ambil salah satu ya. Okey, gejala. Very good. Okey, saya nak ambil gejala. Okey, so kita ada gejala merokok membahayakan kesihatan. Cikgu, bersenam tu objek kan? Bukan, bersenam tu subjek. Okey, so merokok. Jadi kita gugurkan gejala tadi. Sebab tu dia jadi ayat terbitan. Sebab apa? Sebab berlaku proses pengguguran. Okey, yang ketiga, bersedekah amat digalakkan. Apa yang berada di hadapan bersedekah? Very good. Kita ada amalan bersedekah. Okey, amalan bersedekah. Okey, jadi kita gugurkan juga amalan tadi. Jadi kalau awak dapat soalan yang kata, okey, kenal pasti ayat terbitan yang dapat dalam petikan dan awak nampak ada perkataan-perkataan kata kerja yang duduk sebagai subjek, awak kena ingat maknanya kalau kata kerja duduk sebagai subjek, depan dia mesti telah digugurkan. Okey, itu salah satu ciri ayat terbitan bila kita gugurkan perkataan. Okey, jelas? Yang pertama. Okey, very good. So, kalau dia tanya subjek, kalau kita jawab merokok sahaja, salah ke? Tak salah. Betul. Sebab apa? Sebab kita dah gugurkan dia punya kata nama dia. Okey, boleh tak ada masalah. Okey sahaja. Okey, so seterusnya. Okey, so yang itu jelas ya? Okey, alright. Okey, saya tak faham kenapa perlu gugurkan kata nama tu, cikgu. Dia tak perlu pun sebenarnya, tapi boleh digugurkan. Okey, macam contoh, kalau awak buat ayat, aktiviti bersenam boleh menyihatkan badan. Betul je, tak ada masalah. Kalau contoh awak gugurkan aktiviti tu, awak cakap bersenam saja. Bersenam boleh menyihatkan badan. Pun betul juga. Okey, kita boleh kurangkan, kita boleh jimatkan perkataan untuk apa? Untuk awak punya rumusan, untuk awak punya ringkasan, untuk awak punya, dua tu lah. Okey, kalau dalam aktiviti merokok, boleh tak ada masalah, Naufal? Okey je. Kalau dalam exam, kena buat macam ni juga ke? Dalam SPM, awak biasa buat kan soalan sintaksis, betul? Kan? Dan awak tahulah macam mana soalan sintaksis tu. Dia akan bagi awak petikan, jadi awak kena kenal pasti yang mana satu ayat terbitan. Okey. Jadi aktiviti bersenam itu ayat terbitannya ke? Ayat itu kan frasa. Ini. The whole ayat is ayat terbitan. Okey, bersenam boleh menyihatkan badan. Ialah ayat terbitan. Kalau ayat tu ialah aktiviti bersenam boleh menyihatkan badan, bukan ayat terbitan. Itu adalah ayat tunggal. Okey, tetapi bila kita gugurkan salah satu daripada perkataan dia dah jadi ayat terbitan. Okey, jelas kan? Alright, jadi kita move on. Kenapa bukan frasa terbitan? Sebab dia bukan frasa, dia ayat. The whole ayat. Okay. Alright, okay, seterusnya. Okay. So, penggantian imbuhan kata kerja akhiran. Tak apa ke kalau kita tak tambah FN kat depan? Mana boleh, FN mestilah duduk depan. Okay, tak boleh kalau tak ada FN kat depan. Okay, so yang kedua, penggantian imbuhan kata kerja akhiran. Okay, so apabila awak ada ayat macam ni, okay, contoh Ali menghadiahi abang seutas jam tangan. Apa imbuhan dia? Apa imbuhan akhiran dia? Dalam kata kerja, ni kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja. Okey, apa imbuhan dia? Yes, very good. Imbuhan dia adalah imbuhan E. Okey, jadi kalau kita nak gantikan E ni jadikan, okey, kita nak gantikan E ni jadikan, macam mana ayat ni berubah? Macam mana ayat ni berubah?
Okey, ya betul. Daripada menghadiahi kita jadi menghadiahkan. Jadi macam mana kita nak ubah ayat ni? Sebab apa? Sebab kita nak jadikan satu proses ayat terbitan. Jadi macam mana kita nak ubahkan? Songsangkan. Tak boleh kita songsangkan. Ali menghadiahkan, very good. Okey, jadi apabila kita buat menghadiahkan, okey, menghadiahkan. Jadi di sini ini namanya apabila kita ubah objek. Inti objek kita ubah. Okey. So apa objek kita? Objek kita ialah abang, betul? Kan? Objek kita adalah abang. Lepas tu kita ada satu lagi objek iaitu seutas jam tangan. Okey. Seutas jam tangan adalah objek juga. Jadi di sini apabila kita tukarkan kedudukan dua-dua objek ni. Okey. So abang duduk belakang. Okey, seutas jam tangan duduk depan. Okey, so jadi Ali menghadiahkan apa? Menghadiahkan seutas jam tangan. Okey, lepas tu kita tambah apa? Kita tambah kepada abangnya. Okey, yang ini adalah proses terbitan juga apabila kita tukar kedudukan dua-dua objek. Okey, ada yang tanya, yang mana yang satu objek? Inilah objek dia. Abang ialah objek tepat. Okey. Kemudian seutas jam tangan adalah objek CP. Jadi kita ubahkan dia dan kita tukarkan dia punya imbuhan. Okey. Ya, mesti ada Ali di depan. Okey. Yang kedua kita tengok ada yang kata saya kurang faham. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, Tuhan mengurniai kita semua rahmat. Jadi apa imbuhan dia? Imbuhan akhiran dia adalah imbuhan I juga. Betul? Yes, imbuhan I. Jadi kalau kita tukar mengurniai jadi mengurniakan. Jadi mengurniakan, apa yang kita perlu ubah? Okey, mengurniakan. Jadi apa yang kita perlu ubah? Yes, kan? Objek ke depan, dua-dua objek kita cuma tukarkan kedudukan objek sahaja. Okey, so objek yang pertama ialah kita semua. Okey, objek yang kedua ialah rahmat. Okey, jadi kita akan dapat Tuhan mengurniakan rahmat. Okey, kepada. Kena ada kepada ya, kepada kita semua. Very good. Okey, yang ini juga adalah ayat terbitan. Okey, kalau buat semua rahmat kepada kita salah ke? Mestilah salah. Kan? Sebab apa? Sebab kita semua ni adalah dia punya objek. Okey. Okey. Memberi apa imbuhan akhiran dia? Very good, Arif. Okey, kita tengok yang terakhir. Apa imbuhan akhiran memberi? Apa imbuhan akhiran memberi? Tak ada imbuhan. Actually ada imbuhan. Okey, imbuhan dia adalah I juga. Dia bentuk dia memberi ni sepatutnya apa? Sepatutnya dia memberi I. Memberi I. Tapi disebabkan ada dua I, kita gugurkan satu I. Jadi memberi saja. Macam awak ambil apa imbuhan ber kan. Kalau ada perkataan R kan, kalau dia bertemu dengan perkataan R, jadi kita gugurkan satu R. Sama juga macam ni. Okey. Kalau tak ingat macam mana? Tak apa, tak ingat tak apa. It's okay. Alright, okay. So, katakanlah kalau kita nak cakap memberikan, kita nak ubah dia punya imbuhan jadi memberikan. Jadi ayat dia akan jadi apa? Ayat dia apa? Mama memberikan sedikit wang kepada kaknya. Very good. Okay. Jadi apa dia punya formula yang mudah? Okey, formula yang mudah ialah apabila awak nak guna imbuhan kan. Okey, awak nak guna imbuhan kan ni akan bertemu dengan apa? Oh, macam belajar tajwid pula. Nun mati bertemu ba, iklab. Kalau imbuhan kan bertemu dengan apa, dia jadi apa? Okey, so imbuhan kan dia akan very good, dia akan bertemu dengan bukan objek lah sebenarnya. Sorry. Bukan objek tetapi kata nama. Kata nama benda tak hidup.
Okey, kata nama benda tak hidup kita gunakan kan. Kalau I kita gunakan apa? Kalau I kita gunakan kata nama. Okey, benda hidup sahaja. Okey, so macam mana kita tahu benda hidup ke benda tak hidup? Ni nampak ni. Okey, abang kan benda hidup jadi kita gunakan I. So kalau macam contoh seutas jam tangan benda tak hidup kita gunakan kan. Sama juga. Kan kita semua benda hidup. Rahmat bukan benda hidup. Jadi kita tukarlah imbuhan dia. Kan kalau macam Kak Nyah benda hidup. Kalau binatang pun benda hidup. Okey, kalau tumbuhan pun benda hidup. Okey, jelas. Tapi biasanya kalau soalan-soalan macam ni, okey, dia akan guna nama-nama orang sahaja. Kan kata nama orang sahaja biasanya. Okey. Alright, nak tangkap layar dipersilakan tangkap layar. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, jom. Okey, kita teruskan. Ada lagi 3. Simple aja. Okey. So, yang ini sangat-sangat simple. Okey, ayat songsang. Okey, so untuk ayat songsang, apa susunan ayat songsang yang awak ingat? Apa susunan ayat songsang yang awak ingat? Cepat. Apa? Ayam dimakan saya, itu bukan ayat songsang. Very good. Okay, yang pertama kita mesti mulakan dengan apa? Yang pertama kita mesti mulakan dengan Bismillah, betul. Tapi mesti ada subjek. Okay. Kemudian selepas subjek kita ada apa? Kita ada predikat. Very good. Yang ini adalah ayat biasa. Kan? Okay, lollipop itu bukan ayat songsang. Okay, kemudian yang terakhir kita ada apa? Kita ada keterangan. Very good. Okay. Keterangan. Jadi untuk ayat formula, okay, susunan ayat biasa dia mesti subjek di hadapan, kemudian predikat, kemudian keterangan. Jadi kita boleh nomborkan ke semua ni. Jadi apa? Jadi subjek nombor 1 very good, Riaz. Nombor 2 ialah predikat dan nombor 3 ialah keterangan. Okay. Alright. So ini adalah ayat biasa. Ini susunan ayat biasa tau. Dia mesti subjek yang pertama, yang kedua predikat dan yang ketiga adalah keterangan. Jadi macam mana kita nak songsangkan? Simple aja songsangan dia. Songsang dia apabila nombor 1 kita campak tempat lain. Okey, nombor 1 dia tak boleh duduk nombor 1. Subjek tidak boleh duduk hadapan. Jadi kalau subjek tidak boleh duduk hadapan, dia akan jadi apa? Dia boleh jadi apa? Dia boleh jadi 2, 3, 1. Dia boleh jadi 2, 1, 3. Dia boleh jadi 3, 2, 1. Dia boleh jadi 3, 1, 3, 1, 2. Dan satu lagi apa? Apa susunan dia? Awak belajar permutation kan? Cuma permutate benda ni. Cepat. Apa satu lagi? Yes, very good. 2, 1, 2. Mana boleh 2, 1, 2? Dia ada 1 je. Dia jadi apa? Dia jadi 2 dan 1. Sebab apa? Sebab kadang-kadang Naufal, kadang-kadang apa? Kadang-kadang tidak ada keterangan. Very good. 3, 1 tak boleh ke, sir? Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab 1 dan 2 wajib ada. 3 tu kadang-kadang tak ada. Tak bolehlah 3, 1. Okey, tiba-tiba macam ada subjek, ada keterangan tapi tak ada predikat. Tak bolehlah. Okay, right. So ini adalah formula untuk ayat songsang. Very very straightforward, simple, easy peasy, lemon squeezy sahaja. Okay. So boleh tak kita nak pergi lagi 2? Simple aja, sangat-sangat laju kita pergi. Boleh. Okay. Alright, seterusnya. Okay, kita tengok ayat majmuk. Jadi apabila ayat majmuk, kan? Ayat majmuk, jadi kita akan guna beberapa jenis kata hubung. Kata hubung ada 2. Kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Pancangan ada 3 jenis. Yang pertama relatif, komplement dan juga keterangan. Okey, ada yang tanya, "Sir, perlu tahu ke benda ni?" Ya, perlu. Sebab apa? Sebab kalau awak tak tahu, nanti kalau soalan tanya, berikan ataupun berikan ayat yang menggunakan ataupun yang ada kata hubung pancangan relatif. Macam mana awak nak jawab? Macam mana awak jawab kalau awak tak tahu? Jadi sebab tu, kenapa rasa tak pernah belajar? Kenapa belajar? Okay. So tak apa, it's okay. Siapa-siapa yang tak pernah belajar benda ni, don't worry. Masuk MC Plus, cikgu, kami ni akan ajar awak sedalam-dalam yang mungkin.
Sebab apa? Sebab supaya awak tahu. Sebab apa? Ini for sure mesti awak punya keluar dalam soalan-soalan awak. Okay, so ini adalah dalam kata hubung. Awak kena tahu dalam morfologi. Okay, so dalam kata hubung kita ada 2 jenis kata hubung, gabungan dan juga pancangan. Pancangan kita ada 3 jenis, relatif, komplement dan juga keterangan. Dalam kata hubung relatif ada satu saja. Apa kata hubung relatif? Yang, very good. Okay, kata hubung komplement ada 2. Apa yang tadi kita cakap tadi? Kita ada bahawa dan yang kedua kita ada untuk. Very good, Fiz Fitri. Fiz Fitri dah pernah masuk, kan? Okay, alright. Jadi yang ini. So, apabila kita, kita dah cakap tadi kan, kata ataupun ayat terbitan, dia adalah salah satu ayat yang, ayat majmuk ialah ayat terbitan. Jadi macam mana kita nak jadikan ayat tu ayat majmuk? Kita ada 3 jenis kan. Okay, jadi apabila yang menerima yang relatif, apabila kita guna kesemua kata hubung ni, dia boleh jadi ayat majmuk. Tak ada masalah. Okay, so awak ingat ayat majmuk ialah ayat terbitan. Itu je. Simple, easy peasy, lemon squeezy. Tak payah pening. Okay. Alright, jom kita tengok. Okay, dalam kata hubung, apabila kita nak gunakan kata hubung. So, dalam ayat majmuk, kita boleh gugurkan beberapa. Kita boleh gugurkan subjek. Kita boleh gugurkan objek. Okay, tak ada masalah. So, kita tengok. Okay, so, lelaki itu abang saya, orang lelaki itu memakai, orang lelaki itu abang saya, orang lelaki itu memakai baju kurung. Jadi, apa yang sama dalam ayat ni? Apa yang sama dalam ayat ni? Dalam ayat ni ialah orang lelaki itu. Very good. Jadi orang lelaki itu dan orang lelaki itu. Okay. Kenapa baju kurung? Sebab dalam bahasa Melayu lama, baju kurung tu adalah baju Melayu dan baju kurung. Orang-orang Johor masih lagi menggunakan baju kurung untuk baju Melayu. Negeri-negeri lain dah tak pakai tau. Orang Johor masih lagi menggunakan baju kurung untuk merujuk kepada baju Melayu. Baju kurung juga adalah baju kurung. Okay, janganlah awak, kalau awak nampak ayat ni kan, abang memakai baju kurung. Ayat tu betul. Ayat tu tak salah. Okay. Okay, kita sambung kan. So, kita ada 2 subjek yang sama, jadi boleh tak kita nak gugurkan salah satu subjek? Boleh, tak ada masalah. Jadi kita gugurkan salah satu subjek. Okay, dan kita gunakan apa? Kita gunakan kata hubung relatif. Macam mana kita nak relatekan kedua-dua ayat ni? Kita gunakan yang. Very good. Jadi, kita dapat ayat apa? Ayat orang lelaki yang, yang memakai baju kurung itu. Abang saya. So ini dah jadi apa? Dia dah jadi ayat majmuk dan kita dah buat proses pengguguran juga. Jadi nampak tak? Dia ada beberapa proses. Tak perlu ialah. Tak perlu. Ialah adalah tak perlu. Ada setengah ayat ialah adalah tak perlu. Kata pemberi itu tak wajib sebenarnya. Right. Cuba awak buat yang kedua. Jadilah ayat terbitan betul Fitri. Jadi kita dah dapatlah ayat terbitan sebab apa? Sebab dia dah melalui proses pengguguran. Lepas tu dia jadi ayat majmuk. Nampak? Simple je ayat terbitan ni. Yang kedua. Kereta itu berwarna merah. Kereta itu kepunyaan saya. Jadi dia ada apa? Jadi kereta yang berwarna merah itu kepunyaan saya. Very good. Sebab apa? Sebab masih lagi 2 subjek yang sama. Kita gugurkan salah satu dan kita tambah yang. Very good. Yang ketiga. Bangunan itu tinggi, bangunan berkembang itu menara Petronas. Bangunan yang tinggi itu menara berkembang Petronas. Simple. So yang ini kata hubung pancangan komplement macam mana? Kita gunakan bahawa. So awak tengok dalam ayat ni. So di mana kita letak bahawa? Abah melaporkan berita, noktah, opah sakit tenat. Jadi apa dia punya komplement? Macam mana kita nak lengkapkan ayat ni? Yes, very good. Kita letakkan bahawa di tengah-tengah. Abah melaporkan berita bahawa opah sakit tenat. Polis menafikan
Okey, polis menafikan sesuatu. Pemuda itu peragawan. Jadi polis menafikan bahawa. Very good. Jadi ini adalah proses komplementasi. Proses melengkapkan itu juga adalah ayat terbitan. Peragawan tu apa? Peragawan ni model dalam bahasa Melayu. Ni model. Okey. Alright. Okay, yang ketiga. Okay, pramusaji itu menjelaskan sesuatu. Okay, tugasnya sudah selesai. Boleh tak kita nak gugurkan salah satu ni? Yes, very good Nurin. Yes, kita gugurkan sesuatu. Lepas tu kita letak apa? Kita letak bahawa. Jadi pramusaji itu menjelaskan bahawa tugasnya sudah selesai. Ada yang tanya, Sir, pramusaji itu apa? Very good. Soalan yang bagus. Pramusaji ini dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai waiter ataupun server. Dalam bahasa Melayu panjang kita panggil pelayan kedai makan ataupun pelayan restoran. Kalau nak pendekkan pelayan restoran atau pelayan kedai makan, awak gunalah pramusaji. Okey. Alright. Kalau kenapa sesuatu tu boleh buang? Sebab sesuatu tu tidak penting. Ada benda yang tidak penting dalam hidup, kita buang. Macam kawan kan, kawan yang toksik, buang lah. Bukan nak simpan. Kan, crush yang tak layan kita, buang lah. Kenapa nak simpan? Okay. Kata hubung dengan kata seni nama sama ke? Tidak sama, berbeza. Okay, so last kali saya ambil dalam 1 minit. Boleh? 1 minit saja. Okay, untuk ayat pasif. Okay, bagi tahu saya formula ayat aktif. Apa formula ayat aktif? Formula ayat aktif. Apa formula ayat aktif? Kita ada apa? Kita ada subjek, kita ada predikat dan kita ada peluasan. Dan dalam peluasan, dalam predikat kita ada 2 jenis. Kan? Kita ada kata kerja dan kita ada objek. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi scope. S-K-O-P. Okay, S-K-O-P. Scope. So mana kita dapat S-K-O-P tu ni? Subjek. S-K. Kata kerja. O. Objek. P. Peluasan. Jadi formula ayat aktif, susunan dia mesti S-K-O-P. Peluasan tu macam keterangan ke? Betul. Peluasan tu adalah keterangan, adalah huraian, adalah macam-macam lagi lah nak orang pakai. Okay. Alright. Jadi apabila kita nak jadikan ayat aktif, skop tadi, jadi ayat pasif, dia ada 2. Awak kena ingat dia ada 2 dia punya formula. Formula yang pertama, awak kena tengok subjek dia. Adakah subjek dia menggunakan kata ganti nama diri yang pertama dan yang kedua? Kalau kata ganti diri yang pertama dan yang kedua, awak kena buat apa? Awak kena gunakan SKOP tadi, tapi kita susun semula SKOP. So kita akan jadi apa? Kita akan dapat OSKP, objek, subjek, kata kerja, penerangan. Dan apa yang akan terjadi dekat kata kerja tersebut? Kalau ada imbuhan kata kerja, perlu tak kita gugurkan imbuhan awalan dia? Ya, kita gugurkan. KJND tu apa? KJND adalah kata ganti nama diri. Okay, so kita gugur imbuhan awalan saja tau. Okay, awalan. Okay, ya betul Syazah. Satu lagi. One more. Okay, so katakanlah kalau subjek dalam ayat tersebut menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga atau kata nama am atau kata nama khas, kita gunakan apa? Kita gunakan OKSP. Objek, kata kerja, subjek dan juga penerangan. Jadi yang sini kalau dalam kata kerja tu kita perlu gantikan imbuhan menjadi apa? Ganti imbuhan. Jadi di, yes, very good. Di oleh. Okay, so selesai. Ini saja kan ayat terbitan. Jadi kalau contoh awak dapat soalan ayat terbitan, awak dah tahu apa itu ayat terbitan. Okay, so ayat terbitan apa? Ada 5. Okay, kita recap sikit je. Okay, ada 5. Ayat majmuk, ayat pasif, ayat songsang, imbuhan akhiran yang kita tukar dan satu lagi pola ayat dasar. Okay. Nak tangkap layar semua. Macam tangkap layar semua. Saya upload lah. Okay, saya upload je dekat answer. Okay. Alright, okay. So ada tanya, saya kata nama am tu apa?
Kata nama am adalah perkataan-perkataan yang digunakan untuk merujuk pada benda-benda yang secara umum dan tidak ada huruf besar dalam kata nama tersebut. Okey. Okey. Alright, jadi itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Okey. So, selamat maju jaya saya ucapkan kepada semua anak-anak saya yang sebab ini adalah ilmu free kita yang terakhir kan. Okey. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Okey. Bye. Terima kasih. Dah nak sekolah dah, betul. Tapi awak sekolah sekejap je. Sebulan setengah, lepas tu awak cuti lagi sebulan. Okay? Alright, bye-bye. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama. Sama-sama kasih. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Ada nak Instagram? Boleh. Ya. Apa Instagram saya? Instagram saya DANIELESKAY. Okay, bye-bye. Halalkan ilmu. Alamak sayang. Ilmu bukan saya punya. Ilmu tu Tuhan punya. Jadi saya tak boleh dah halalkan ilmu tu. Tuhan punya. Saya cuma kongsikan kepada awak sahaja. Okay? Dan awak dapat ilmu, awak kongsilah dengan orang lain. Kan? Okay. Sama-sama kasih. Jaga diri. Bye. Doakan sentiasa Akil. Sentiasa doakan semua untuk anak-anak saya. Okay? Nah, saya ada kelas lagi lepas ni. Okay. Terima kasih Kancana. Sedap nama awak Kancana. Kancana Mauri. Okay, bye-bye. Okay, nanti makan. Terima kasih Fitri. InsyaAllah saya makan. Tidak, saya ada satu lagi kelas lepas ni. Okay, bye-bye. Jaga diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.